bukan dia private school, tapi bagi saya some of it kita boleh letakkan sebagai public school, public university. Sama juga dengan UM pun ada dia punya private branch, private wings kita kata. Sebagaimana ada juga public wing. So daripada sini kita nampak bahawa bila industri pendidikan dijadikan alat untuk menjadi kaya, itu yang jadi isu. Itu yang jadi masalah. Dan kalau kita tengok tadi contohnya macam pergigian, kos pergigian ni, dentistry ni angkat tinggi. Adik ipar saya seorang dentist. Hai adik ipar, kalau anda menonton lah. Adik ipar saya seorang dentist. Dia swasta. Kalau tersilap saya, dia swasta. Swasta, betul. Kos dia tinggi. Okey lah, mungkin kredit dia tak cukup, tak apalah dia ambil swasta. Tapi bagi mereka yang mempunyai pendidikan, kelulusan yang tinggi, kenapa kita masih nak menghadkan lagi, menghadkan lagi universiti dan juga peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran. Saya selalu kata macam ni, untuk kita keluarkan satu keluarga itu daripada kemiskinan, kita kena bagi pendidikan pada anak-anak. Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira kaum. Asalkan dia layak, kita kena bagi dia ruang dan peluang untuk dia nak melanjutkan pelajaran tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya kata bahawa ni, terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam bajet dibentangkan tidak ada pernah dalam sejarah Malaysia sejak 1963 lah, sebelum tu ada. Sejak 1963 1.9 bilion 1.9 bilion ringgit diperuntukkan kepada sekolah-sekolah pembangunan untuk membaiki sekolah-sekolah di seluruh Malaysia, tanpa mengira sekolah itu di bawah kerajaan, penyelidikan kerajaan ataupun sekolah swasta. Swasta arti kata macam metodis, macam sekolah kebangsaan, sekolah kebangsaan dan sebagainya. Tanpa mengira itu, asalkan dia pendidikan, dia akan ada bajet untuk upgrade. Nah, kenapa perkara ini penting sebenarnya? Kita bercakap tentang brain drain. Ini yang orang kita tak nampak. Dia nampak duit kat depan mata je. Dia tak nampak brain drain. Apa brain drain apa is? Tuan akan baca. Brain drain ni, okey, saya cerita macam ni. Dia ni bukan Melayu. Okay. Dia pandai belajar. Bapak dia pun bukan orang kaya. Dia pun belajar cemerlang. Bila dia cemerlang, dia nak minta IPTA, tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia diconsider tidak ada kota untuk dia. Kota tu dah penuh. So akhirnya mak bapak dia kena buat pinjaman, jual tanah, jual itu, jual ini, kerana nak menyambung pelajaran. Dia sambung pelajaran tetapi di IPTS swasta. Setelah dia pergi ke swasta, dia jadi pelajar yang lebih cemerlang. Dia dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara. Akhirnya ditawarkan ditawarkan untuk bekerja di luar negara. Nah, kita telah kehilangan satu manusia, satu warga negara yang bijak, pergi ke luar negara menyumbangkan kebijaksanaan di luar negara. So bila akhirnya kita kata itulah dia tak patriotik, balik ke negara kita, contribute ke negara kita, dia tanya, selain daripada sekolah rendah dan sekolah menengah, apa yang negara ini bagi kepada saya? Itu akan timbul persoalan dia nanti. Apa yang negara ini bagi kepada saya? Sedangkan mak bapak saya kena struggle untuk sekolahkan saya, menghantar saya ke universiti, yang dia orang kena bayar puluhan ribu, mungkin ratusan ribu untuk nak melanjutkan pelajaran saya. Now, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sedar benda ini, memang kita tak boleh nak selesai dalam tempoh masa yang dekat. Perkara pertama yang beliau lakukan adalah perkasakan sistem pendidikan dan juga pusat-pusat pendidikan dalam negara kita. Kenapa? Sebab beliau sedar dalam masa yang akan datang, dan ini berlaku sewaktu beliau menjadi Menteri Pendidikan dahulu. Dia pernah menjadi Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian, timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Dia kata, dan antara benda yang antara idea pendidikan yang diwujudkan, Universiti Islam Antarabangsa UIA adalah idea Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bank Islam adalah, tolak tepi Bank Islam lah kan. Tetapi Bank Islam tu pendidikan daripada segi keuangan untuk orang Islam tahun 90-an, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengukuhan bahasa, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kita kata, kenapa beliau meletak orang Cina lah hina, orang hina kata kenapa ada sekolah, kenapa nak kena bagi tandas. Tuan-tuan, kalau dia tak selesa nak pergi ke tandas, dia macam mana dia nak selesa nak belajar? Anak-anak kita ni tak selesa nak belajar, nak pergi ke tandas, macam mana dia nak selesa belajar? Kenapa ditekankan benda asas sebegini? Akhirnya bila budak-budak ni nak belajar, anak-anak inilah yang akan contribute balik kepada negara kita. Tuan-tuan percayalah,
perbankan Islam yang tuan-tuan guna sekarang ini, thank you kepada siapa? Yang tahun ini, thank you kepada siapa tuan-tuan? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau tidak, kita ni riba sampai sekarang. Riba tak selesai. Pada masa itu pas tapi di mana kita enjoy? Bila masa kita enjoy sekarang ini? Ni. Now, kita jangan terkejut apa yang Datuk Seri Anwar letak sekarang ini, kita kena, bukan kita, anak kita, cucu kita akan enjoy 20 years, 30 years from now. Kita mungkin tak nampak. Tetapi perkara inilah sebenarnya yang sepatutnya kita lihat. Dan bila kita bercakap soal meritokrasi, maksud meritokrasi ini, seseorang itu masuk ke pusat pengajian tinggi kerana kemampuan dan kelebihan yang dia ada, bukan kerana kuota. Sebab itu bila pembahas dari Sarawak, Kusyari Pangkas hari itu sebut bahawa kita kena ada kuota untuk naik presiden bagi Sabah. Memang ada Sabah Sarawak ada, tapi kita kena bagi Sabah satu dan juga bagi Sarawak satu di dalam Parti Keadilan Raya. Saya tak setuju. Kenapa cikai sangat kawan Sabah dan Sarawak ni sampai kena bagi kuota untuk nak jadi naik presiden? Apakah orang Sabah dan Sarawak ni tak mampu nak bersaing sendiri di peringkat pemilihan untuk nak jadi naib presiden? Bagi saya, kita orang Sabah dan orang Sarawak, terutama saya orang Sarawak, kita jangan malu alah, kita kata. Kita jangan rasa kita underprivileged. Bagi saya, kalau kita nak sesuatu benda, kita usaha. Kita kena berusaha, bukan dengan menggunakan keistimewaan kita, privilege kita, kedaulatan apa orang kata, bukan kedaulatan, apa dia panggil? Ialah kita punya privilege kita lah, ketuanan kita, sovereignty, ketuanan kita. Kita gunakan alasan itu. Aku layak kerana aku orang Sarawak, kerana aku Melayu. Sebab itu, kerana aku wanita. Bukan. Kita layak kerana kita layak. Tunjukkan kita layak. Buktikan dengan usaha. Itu pesanan saya pada anak-anak muda. Kamu nak berjaya, kamu kena berani keluar dan berani gagal. Gagal sekali, cuba lagi. Gagal 2 kali, cuba lagi. Sehingga kita berjaya. Jangan assume kita boleh tengok live macam ni tiba-tiba, ramai live kau beribu-ribu view. It does not start tiba-tiba macam ni. Dia bermula dengan usaha, dia bermula dengan cuba-mencuba, bermula dengan ilmu. Kita bermula, kita tanya orang, kita mengkaji. Fail, gagal, buat lagi gagal, buat lagi. The reason kita berjaya adalah kerana kita gagal banyak kali. Think about that. The reason kita berjaya adalah kerana kita gagal banyak kali. Sebab apa? Daripada kegagalan itulah kita akan banyak belajar. Proses-proses, kita akan belajar kesilapan yang kita tahu, jangan ulang. Tetapi the moment kita bagi privilege, saya risau in the future, apa generasi yang kita nak hasilkan sebenarnya? Generasi yang bagaimana? Okey? Habis kat situ. Alright, cerita Jecom tu. Saya pergi pemilihan pergi kongres semalam, semalam lah. 2 hari lepas dengan semalam kan. Tiba-tiba bila saya pergi kongres tu, ada yang kata, tahniah KP Jecom, tahniah KP Jecom. Saya kata, saya bukan KP Jecom, itu Perdana Menteri. Saya tak tahu. Saya tak tahu apa-apa, saya tak ada apa-apa, tak ada. There is nothing. Bagi saya, biar PM tentukan. Dan itu Prof Agus dulu PM yang lantik. So biar sekarang siapa pun dilantik lah. Kan? Siapa dilantik lah. Saya tak kisah dah. Okay? To be honest, tak ada. Betul, serius. Now, ramai juga keliru. Dia kata, bukan Jecom di bawah Fahmi Fazil ke? Bukan Jabatan Komunikasi Madani ni, komuniti ni di bawah Kementerian Komunikasi ke? Tak. Jabatan Komunikasi Komuniti ini di bawah PMO, di bawah Perdana Menteri direct. So, Timbalan Menteri jawab. Timbalan Perdana Menteri, terserah jika PM mahu pindahkan Jecom. Kerajaan tidak bercadang untuk memindahkan Jabatan Komunikasi yang kini di bawah Jabatan Perdana Menteri ke Kementerian Komunikasi. Timbalan Komunikasi dan Digital Teo Ning Ching berkata, buat masa ini tiada perubahan melainkan jika ada arahan daripada Perdana Menteri untuk memindahkan Jecom. Keputusan untuk memindahkan Jecom dibuat pada tahun 2021. Pada masa itu Yang Mohamad Pagoh masih merupakan Perdana Menteri dan juga Indra Mahkota lah, iaitu Saifuddin Abdullah merupakan Menteri Komunikasi pada waktu itu. Saya kurang pasti apa yang telah dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada waktu itu, tapi setakat ini keputusan Kerajaan Paduan adalah Jecom masih kekal di bawah JPM. Tapi sekiranya pada masa akan datang Yang Mohamad Perdana Menteri